A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 165. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 163. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Maksudnya, tanyalah wahai Muhammad mereka, itu orang Yahudi, tentang cerita negeri, penduduk negeri yang berada di pinggir pantai, di tepi laut, ketika mana mereka melampau pada hari Sabtu. Ketika mana telah datang kepada mereka ikan-ikan pada hari Sabtu mereka dengan banyak. Dan pada hari bukan hari Sabtu, iaitu bukan hari mereka bekerja, tidak datang ikan kepada mereka. Demikianlah kami uji mereka disebabkan kefasikan mereka. Pengajarannya, hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Dan ujian sama ada dengan nikmat ataupun melalui musibah. Yang kedua, antara sebab utama manusia diuji dengan nikmat ialah disebabkan kefasikan atau maksiat yang dilakukan. Dan ujian ini dinamakan istidraj. Yang ketiga, ke atas orang yang mengaku beriman, jangan meminta sesuatu yang kemungkinan kita tidak mampu menghadapinya. Sebaliknya, berserahlah hanya kepada Allah untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita.
Okey, ayat 164. إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana telah berkata satu kumpulan daripada mereka, kenapa kamu memberi peringatan kepada satu kaum yang pasti Allah akan binasakan atau mengazabkan mereka dengan azab yang pedih. Mereka menjawab sebagai keuzuran di hadapan Tuhan kamu, dan semoga mereka bertakwa kepada Allah. Pengajarannya, sesiapa yang melihat kemungkaran, wajib dia mencegahnya. Pertama dengan tangan atau kuasanya, dan sekiranya tidak mampu dengan lidahnya, dan sekiranya tidak mampu, hendaklah dia membenci dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Yang kedua, sesiapa yang melakukan kemungkaran atau maksiat dan tidak bertobat kepada Allah, maka pasti dia akan diazab oleh Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang ketiga, hanya mereka yang beriman dan mencegah kemungkaran sahaja yang akan selamat daripada azab Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang tidak mencegah kemungkaran yang dilihatnya, sesiapa yang tidak mencegah kemungkaran yang dilihatnya, dia akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Dan akan menerima balasannya. Kerana kemungkaran yang berlaku dan semakin berleluasa adalah disebabkan tidak ada pencegahan.
Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa tak pesan? Boleh pesankan? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat hari ini 165 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas ialah berkenaan dengan kewajipan mencegah kemungkaran. Kemudian apa natijahnya bila tidak mencegah kemungkaran? Dan apa pula nasib orang yang melakukan kemungkaran? Dan juga kesudahan orang yang mencegah. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi tahu nasib 3 golongan apabila melihat kemungkaran. Kan bila melihat kemungkaran, manusia terbagi pada 3. Betul? Yang pertama, yang melakukan kemungkaran. Yang kedua, yang mencegah. Yang ketiga, kalau diikut kisah Bani Israel, dia tidak melakukan kemungkaran dan tidak mencegah. Tapi adakah dia benci pada kemungkaran? Kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma. Maka lama pada. Ketika ataupun tatkala. Saya nak test warna lain. Sebab ada ramai yang komplain warna merah ni macam tak clear. Clear? Clear? Dia sangat clear. Oh, bila saya nak tukar, clear pula. Okey, maka tatkala nasu. Apa makna nasu? Biru lagi. Mereka melupakan. Mereka melupakan mazukiru. Apa yang dalam bahasa Arab, dia kalau ada waw alif ni di belakang mesti mereka. Maka tatkala mereka lupa apa yang mereka diperingatkan. Mereka diperingatkan. Bila ada waw alif, kena terjemah. Kena ada mereka. Okey. Maka tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan. Ini siapa ni? Kumpulan yang mana ni? Yalah, kan ada 3. Yalah, yang mana? Kan ada yang buat maksiat, yang melarang, yang buat pun tak, larang pun tak. Maka tatkala mereka lupa apa dia? Perbuatan maksiat mereka, dan setelah mereka diperingatkan, mana ini kumpulan yang melanggar, yang menangkap ikan tu. Maka Allah kata, diperingatkan dengannya. Anjayna. Kami selamatkan. Allazina. Orang-orang yang yanhauna. Mereka melarang. Allah guna perkataan yanhauna.
Fi'il apa? Bahasa Arab. Apa tanda mudhari'? Ya. Bila mudhari' menunjukkan apa? Pengajarannya? Orang beriman wajib sentiasa mencegah kemungkaran. Bukan bermusim. Tak boleh ikut suka dia. Dia nak cegah. Dia nak relax. Tak boleh. Yanhau sentiasa. Bila tu? Bila melihat je kemungkaran, dia kena cegah. Okey? Mencegah anisu dari kejahatan ataupun kemungkaran. Okey. Allah bagi tahu setelah yang melanggar perintah Allah, yang menangkap ikan, lupa apa yang mereka telah diperingatkan. Dah dilarang tapi mereka masih melanggar perintah Allah. Maka natijahnya kami selamatkan orang yang sentiasa mencegah. Habis. Selamat, nah? Siapa yang selamatkan? Kenapa Allah selamatkan dia? Dia mencegah. Nampak? Allah tak kata kami selamatkan orang yang solat. Tapi kami selamatkan orang yang mencegah. Boleh faham? Makna apa? Yang solat belum tentu selamat. Allah kata, fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Kenapa dia solat tapi celaka? Salah satunya dia tidak mencegah. Bahkan tujuan utama solat ialah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan utama solat ni lah nak cegah kemungkaran. Tiba-tiba kamu solat, lepas tu tak buat tujuan utama kamu solat. Tengok kemungkaran buat tak tahu. Jadi orang yang solat tapi tak mencegah belum tentu selamat. Okey? Ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Satu lagi. Tapi keadaan sekarang kan, kalau kita tegur, mereka akan... Tak apa. Nanti kita bincang. Wa akhadna, dan kami timpakan. Allazina, orang-orang yang mereka melakukan bi'azabin ba'is, dengan azab siksa. ba'is apa dia? Ba'is daripada ba'sun, azab yang celaka, yang menyeksa, yang berat. Disebabkan apa? Allah bila sebut, bila Allah kata kami azabkan, mesti Allah beritahu sebab. Sebab apa kami azabkan? Sebab apa? Sebab Allah nak beritahu azab tu bukan datang daripada Allah. Bukan sebab Allah zalim. Allah tu maha adil. Bila Allah azab, mesti ada sebab, iaitu bima. Disebabkan adalah fasik. Apa makna fasik? Benda-benda yang tak baik. Siapa nak beritahu makna fasik? Asal makna fasik dari segi bahasa. Siapa ingat? Ha? Itu jenis fasik. Makna fasik yang asalnya dari segi bahasa. Boleh membuatkan kita keluar dari agama. Keluar. Fasik ialah keluar daripada ketaatan. Bila dia buat maksiat je, dia keluar daripada mentaati Allah. Itulah fasik. Kemudian fasik pula terbagi pada dua, kan? Ada fasik yang kecil, yang buat dosa kecil, yang masih Islam. Ada satu lagi fasik yang besar, seperti syirik pada Allah. Itu terkeluar daripada Islam. Jadi kenapa Allah turunkan azab kepada mereka ini? Sebab mereka fasik. Okey. Jadi sekarang dalam ayat ini Allah beritahu, Allah hukum, Allah sebut dua kumpulan sahaja. Satu, kumpulan yang mencegah
Apa dia dapat? Selamat. Yang kedua, kumpulan yang melakukan kezaliman. Allah tak kata buat tangkap ikan. Allah kata zalim. Kenapa tangkap ikan tu zalim? Maknanya semua yang melanggar perintah Allah adalah zalim. Semua yang melanggar perintah Allah adalah zalim. Jadi yang zalim, yang melanggar perintah Allah, Allah azab. Yang mencegah, Allah selamat. Ada satu lagi kumpulan. Kumpulan mana? Yang tak buat apa-apa. Langgar pun tak, larang pun tak, kan? Allah tak sebut. Jadi apa nasib mereka tu? Tak selamat. Ha? Tak, yang selamat, yang mencegah. Yang melanggar, binasa. Jadi yang tak langgar dan yang tak cegah ni, Allah tak sebut. Sama. Mana tahu? Allah tak sebut. Ha? Pandai-pandai je sama. Ha? Kalau tak cegah dia akan buat kemungkaran tu berleluasa. Tengok pandai-pandai menghurai lah. Tak, tadi Ustaz cakap kan kalau tak cegah Berleluasa. Ayat sebelum tadi. Iyalah, tapi sekarang Allah dah beritahu kesudahan. Tapi bila sebut kesudahan, Allah hanya sebut dua kumpulan sahaja. Satu selamat, yang mencegah. Yang kedua, yang melanggar, azab. Bukti iman dia paling lemah, dia hanya benci dalam. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan Allah tak sebut tu, kita tak boleh nak kata dia diazab sebab Allah tak kata pun. Tapi mungkin, kata ahli tafsir, mungkin dia termasuk golongan yang selamat. Kenapa? Sebab dia benci dalam hati. Apa bukti dia benci dalam hati? Apa dia? Tak. Ayat sebelum ni, kan dia tegur orang yang menegur, kan? Kenapa kamu nak cegah orang yang buat maksiat? Kan Allah akan binasa dia, kan? Ayat tu menunjukkan apa? Dia memang benci kemungkaran. Tunggulah Allah binasakan mereka. Jadi ahli tafsir mengatakan kumpulan yang ketiga Allah tak sebut, kemungkinan dia termasuk golongan yang mencegah, tapi mencegah dalam hati. Okey. Tetapi kalau tak cegah langsung dan tak benci, apa nasib mereka? Dia termasuk kumpulan ni. Kenapa? Dia tak langgar pun. Sebab siapa melihat kemungkaran dan dia tak cegah, dia tak benci, dia redha dengan kemungkaran. Dia dengan yang buat kemungkaran 2 kali 5, 5 kali 2. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Kenapa keluar sana sini tak keluar? Oh, sana lagi laju. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'ina. Apa makna lu'ina? Telah dilaknat. Apa makna laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, makna apa tu? Dia syariat nak masuk syurga apa dia? Bila tak jauh daripada rahmat Allah, makna ke neraka lah. Jadi laknat ni lawan rahmat. Siapa dapat rahmat, dia jauh daripada laknat. Siapa dapat laknat, dia jauh daripada rahmat. Okey, telah dilaknat. Siapa? Allazina kafaru. Orang-orang yang mereka kafir. Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Tengok, Allah kata dilaknat daripada Bani Israel. Kita tahu kan Bani Israel ini ada kelebihan. Apa kelebihan mereka? Makna mereka bangsa yang mulia. Bahkan dia selalu berbangga. Allah kata apa? Inni faddaltukum alal alamin. Sesungguhnya aku lebihkan kamu
daripada bangsa yang lain. Hampir semua para nabi daripada Bani Israel. Makna bangsa Bani Israel bangsa mulia, tapi akhirnya dilaknat. Pengajarannya apa? Fir'aun dengan Bani Israel Ya? kena musnah lah. Bangsa tu Tak tidak terjamin. menjaminkan syurga. Keturunan kamu yang mulia tak menghalang untuk kamu dilaknat oleh Allah. Sebab tu Nabi Muhammad pun bangsa Quraisy kan. Tapi ada tak keluarga Nabi Muhammad yang ada? Abu Lahab, Abu Jahal. Maka jangan berbangga dengan bangsa. Jangan berbangga dengan bangsa. Bangsa ni tak ada nilai di sisi Allah. Yang ada nilai ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, bukan bangsa. Abu Jahal, Abu Lahab bangsa Arab, Quraisy. Bilal pula bangsa apa? Kulit hitam. Dan masa di Mekah dia jadi hamba kan. Tapi antara Abu Lahab dengan Bilal, mana paling mulia di sisi Allah? Walaupun kulitnya hitam. Okey, telah dilaknat orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israel ala lisani Daud, atas ataupun melalui lisan apa dah? Lidah. Maksudnya apa ni? Lidah Daud, Nabi Daud. Nabi Daud pun daripada Bani Israel. Lidah ni ada ahli tafsir mengatakan melalui kitab Nabi Daud. Mana Allah laknat Bani Israel dan Allah sebut dalam kitab Nabi Daud. Apa kitabnya? Zabur kan? Bukan kan, memang Zabur. Okey, wa Isa dan Nabi Isa, melalui lidah Nabi Isa, iaitu melalui kitab Nabi Isa. Injil. Isa anak Maryam. Tengok kalau kita perasan bila Allah sebut nama Nabi, Allah tak sebut bin. Daud tak ada bin. Muhammad tak ada bin. Ibrahim tak ada bin. Tapi bila sebut Isa, mesti Allah sebut bin. Pasal apa? Maryam tu Oh, dia orang istimewa. Yang lain tak istimewa. tak, sebab ibunya perempuan. Tak ada bapa. Tak ada bapa. Dia kan lahir without Tapi Nabi Adam, Nabi Adam lagi hebat. Tak ada bapa dan tak ada mak. dijadikan Allah. Sebenarnya setiap kali Allah sebut Isa, Allah sebut anak Maryam, sebab Allah nak menafikan dakwaan pegangan orang Kristian. Sebab dia kata Isa anak Tuhan. Allah kata Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Kan? Maknanya yang mereka dakwah tu bukan daripada Allah, bukan daripada Quran. Okey, zalika, apa bahasa ni kena laknat? Zalika, demikian itu. Demikian itu bima. Ba ni dipanggil bahasa babiah, disebabkan, sebab kena laknat. Disebabkan apa yang asau. Mereka telah menderhaka. Mereka derhaka ataupun buat maksiat. Maksiat, asau tu maksiat lah. Wakanu dan mereka telah adalah mereka melampau. Yang tadun melampau. Okey. Sekarang Allah sebut mereka dilaknat sebab mereka derhaka, sebab mereka melampau. Tapi apa dosa mereka Allah tak sebut, kan? Jadi kita tanya, dosa apa ni sampai kena laknat? Maka Allah sebut ayat seterusnya. Kanu, ini huraian kepada melampau tu. Apa yang mereka melampau? Adalah mereka tidak yatanahau, tidak saling mencegah, an munkarin, dari perbuatan mungkar, tentang mungkar ke yang mereka sentiasa
Tengok, kalau kita belajar bahasa Arab, munkarin. Kalau saya sebut al-munkar, ada alif lam. Dengan munkar, apa beza dia? Yang mana? Al-munkar, kemungkaran tertentu. Tapi kalau munkar tanpa alif lam, makna apa tu? Mereka tidak mencegah terhadap apa saja kemungkaran. Apa saja tentang kemungkaran, tentang apa-apa kemungkaran. Ya, ya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran. Man, apa makna man? Siapa? Ra'a, melihat, minkum, daripada kalangan kamu, munkaran, apa sahaja kemungkaran. Tak ada alif lam kan? Maka faliyughayyir, wajib dia ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu dengan siapa ni? Man. Nabi tak kata ustaz, Nabi tak kata tok guru, Nabi tak kata pemimpin. Man, siapa saja. Kemungkaran yang mana ni? Apa-apa saja kemungkaran. Syaratnya apa? Wajib cegah, syaratnya apa? Ra'ah, mesti melihat. Jangan cari, jangan intip. Kan? Sekarang kadang-kadang dia cegah kemungkaran yang mana? Yang dalam rumah. Yang kat luar, okey pula. Betul? Jadi mereka tidak saling mencegah kemungkaran fa'aluh, yang mereka lakukannya. Kemudian Allah kata labi'sa, pasti bi'sa apa dah? Seburuk-buruk. Seburuk-buruk makanu yaf'alun. Apa yang mereka lakukan. Okey. Sekarang apa sebab Bani Israel yang mulia akhirnya dilaknat oleh Allah? Apa sebab? Tak mencegah kan? Tapi ada tak ayat yang buat kemungkaran kena laknat? Tak ada. Yang buat kemungkaran kena laknat. Tak ada. Yang ada ialah yang tak cegah kemungkaran. Dia tak buat, tapi dia tak cegah. Kena laknat. Faham? Jadi antara buat kemungkaran, contohlah A berzina, B tak berzina, dia tengok je, tapi dia tak cegah. Yang mana satu kena laknat? Yang tak cegah kan? Dia tak berzina, tapi dia tak cegah. Yang kena laknat? Yang tak berzina, tapi tak cegah. Kan? Jadi, siapa lebih untung? Yang berzina ke yang tak berzina, tapi tak mencegah? Mana ni? Tak, itu Allah sebut azab. Saya nak highlight kata laknat. Dia laknat ni lagi teruk lah. Dia iblis dilaknat kan. Laknat ni jauh daripada rahmat Allah. Azab pun teruk juga, tapi laknat tu perkataan laknat lagi teruk. Okey? Jadi soalannya, kenapa yang tak buat kemungkaran cuma dia tak cegah aja? Kena laknat. Tapi yang buat tu tak ada pula yang kena laknat. Mungkin dia dah azab, tapi perkataan laknat tidak ada. Azab tu perbuatan. Laknat tu macam kecil kan. Tak ada kasih sayang, tak ada. Allah jauhkan daripada rahmat Allah. Laknat dengan azab tu, azab is punishment. Dia boleh kita kata macam ni. Azab tu adalah hasil daripada kena laknat lah. Salah satu kesan dilaknat ialah kena azab. Cuma saya nak highlightkan laknat tu. Pasal apa tak pasal-pasal. Dia tak buat pun. Dia hanya nampak dan dia tak peduli. Tiba-tiba kena laknat. Dia menyebabkan perbuatan itu berleluasa. Perbuatan itu boleh dihentikan. Kenapa berlaku kemungkaran? Mungkin orang yang buat kemungkaran dia tak tahu.
Tapi yang melihat ni, dia tahu benda tu salah, kan? Satu kesalahan dia. Dia tahu, tapi dia buat macam orang tak tahu. Yang kedua, kemungkaran tu terus berlaku sebab dia tak cegah. Betul kan? Yang ketiga, kemungkaran bila tak dicegah, dia akan semakin punca, tidak ada pencegahan. Jadi yang tak cegah ni dosanya lagi besar. Sebab dialah punca berlaku kemungkaran dan semakin berluasa. Okey, Ustaz, bermakna kalau dalam kes macam ni, adakah hanya orang yang bukan puasa saja Yang bertanggungjawab. takluk pada ayat ni? Sebab itulah Nabi bagi ikut susunan. Bila melihat kemungkaran, ada kaedah dia, ikut tertib. Pertama, cegah dengan tangan. Tangan tu apa maksud dia? Kuasa. Kalau kita ada kuasa, sama ada pemerintah ke ataupun kita ketua dalam satu syarikat ke, ataupun kita ibu bapa ada kuasa kan, wajib cegah dengan tangan, dengan kuasa. Kalau kita tak ada kuasa, pergi yang kedua, iaitu dengan nasihat, lidah. Kalau tak mampu juga, nasihat pun orang tak dengar ataupun kita tak pandai nasihat. Kata lagi kita nasihat, lagi orang benci pada kita. Buat cakap berterabur je kan. Maka wajib benci dalam hati. Jadi benci dalam hati tu step yang terakhir sekali. Jangan mula-mula tengok benci, saya benci. Berarti tak pernah cegah kan. Jadi kalau setakat benci saja, adakah kita terselamat dari kelelahan? Tak, kalau kita dah buat yang pertama, step pertama tak boleh, step kedua tak boleh, step ketiga. Setelah tak boleh 1 dan 2, kita benci sebab tak mampu yang pertama dan kedua. Selamatlah. Kena buat juga lah, Ustaz. Kena buat. Tapi kalau tak benci langsung, tak ada iman lah. Sebab Nabi kata benci itu adalah selemah-lemah iman. Kalau tak benci, mana kamu redha, setuju. Sama dengan orang buat maksiat. Okey. Itulah iman. Dia panggil apa tu? Iman ialah kita suka, cinta apa yang Allah suka. Kita benci apa yang Allah benci. Allah benci tak maksiat. Tiba-tiba kita solat, pergi haji, pergi umrah, tak benci maksiat yang Allah benci. Makna apa tu? Kita sebenarnya tak cinta pada Allah. Cinta ialah suka apa yang Allah suka, benci apa yang Allah. Apa yang Allah benci, wajib kita benci. Walaupun datang daripada keluarga kita sendiri. Dia panggil al-wala' dan al-bara'. Al-wala'. Berapa ramai yang solat, puasa, haji, umrah, tapi tengok kemungkaran tak rasa apa-apa. Sebenarnya dia tak cinta pada Allah. Okey. Habis Jadi kalau nak selamat, jadilah orang yang sentiasa mencegah kemungkaran. Cuma ulama kata nak mencegah kemungkaran jangan ada kaedah. Tujuan cegah kemungkaran untuk menghilangkan kemungkaran. Ataupun paling kurang tidak berluasa kan. Tapi kalau kita cegah kemungkaran menyebabkan berlaku pula kemungkaran yang lain. Kemungkaran semakin besar sebab pencegahan daripada kita. Maka ketiga itu hukumnya haram kita cegah kemungkaran. Haram. Yang wajib bertukar menjadi haram. Bila tu? Contohlah, orang minum arak, dia kemungkaran, kita nak cegah. Tapi kita tahu dia tu panas barang. Kalau kita cegah, mungkin dia boleh pecahkan botol, dia tikam kita. Mudarat lebih besar. Berlaku kemungkaran lagi besar, iaitu membunuh. Maka ketika itu haram kita cegah perbuatan mungkar dia. Ataupun suami yang panas barang, kita nak cegah dia daripada buat maksiat kan. Tapi kita tahu kalau kita cegah, dia pukul, dia belasah, mungkin dia tikam kita. Maka jangan cegah. Ada dalil tak? Saya tak ingat ayat apa ni, boleh cari. Wala tasubbul lazina, jangan kamu mencela orang yang menyembah selain daripada Allah. Cuba buka surah Al-An'am 108.
Okey. Cuba kita tadabbur. Wala tasubbu, dan jangan kamu cela. Jangan kamu mencela. Siapa ni? Allazina, orang-orang yang yad'una, yang menyembah min dunillah, selain pada Allah. Orang sembah berhala. Semua berhala ni haram ke halal? Wajib tak kita cela? Wajib. Sebab dia buat perbuatan yang kufur, mungkar. Tapi tiba-tiba Allah kata jangan cela. Sedangkan cela mereka ni yang menyembah berhala adalah wajib. Allah kata jangan cela. Apa sebab? Fayasubbu. Maka kalau kamu cela mereka, mereka akan mencela Allah. Mereka akan mencela Allah adwan, kerana melampau ataupun kerana permusuhan bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Okey. Jadi kenapa cela penyembah berhala yang sebenarnya memang patut kita cela, tiba-tiba haram mencela? Kenapa? Sebab mereka akan cela Allah. Sebab membawa kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar ialah orang mencela Allah. Berhala memang patut dicela, tapi Allah tak patut dicela. Jadi jangan perbuatan kita menyebabkan orang buat benda yang Tercela. lebih besar kemungkarannya. Yalah, betul. Ini kaedah dia. Okey, saya nak sebut juga, kalau kita nak selamat, jadilah orang beriman. Yang kedua, jangan tak peduli pada kemungkaran. Bila kita selalu mencegah kemungkaran, kita akan selamat walaupun apa keadaan sekalipun. Cuba buka surah Hud ayat 81. Okey, cuba terjemah. Qalu, mereka berkata, ya Lut, wahai Lut. Mereka ni siapa ni? Malaikat. Kan malaikat datang rumah Nabi Lut. Malaikat datang dalam bentuk rupa orang muda. Kan, orang muda. Jadi apa jenayah kaum Nabi Lut? Sodomi kan? Laki dengan laki. LGBT kan. Maka malaikat datang ke rumah Nabi Lut dalam bentuk anak muda. Kemudian kaum Nabi Lut tahu ada orang muda datang rumah Nabi Lut. Siapa beritahu? Isteri dia. Isteri dia tak buat sodomi, tapi isteri dia ada syubhat. Jadi bila Nabi Lut tahu kaum dia nak datang, maka malaikat berkata pada Nabi Lut, inna rusulu rabbika, kami ni sebenar adalah utusan Tuhan engkau. Lan yasilu ilaika, mereka ni kaum kamu tak akan dapat buat jahat pada kamu, jangan risau. Kemudian malaikat berperintah pada Nabi Lut, fa asri bi ahlika, maka bergeraklah di waktu malam dengan ahli keluarga engkau. Biqita'in minal lail, di waktu malam. Dan bila dia keluar di tengah malam tu, wala yaltafit minkum, dan jangan Pandang belakang. jangan ada seorang pun yang pandang ke belakang. Kenapa? Azab. Kerana mereka itu akan dimusnahkan. Yalah, takkan tak boleh tengok langsung. Tak payahlah. Tak payah kenal-kenal. Dia dah lakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab azab ni dia on the time. Kalau pukul 5, pukul 5. Kalau pandang belakang menyebabkan terlewat. Kalau terlewat setengah minit, yang orang beriman pun akan kena. Bila keluar, jalan terus. Okey? Jangan seorang pun di kalangan kamu berpaling illa imra'ataka, keluar bersama ahli keluarga kamu, kecuali isteri engkau. Jangan ajak dia keluar. Jangan kejut dia. Kenapa? Innahu musibuha, kerana azab itu akan menimpa isteri kamu. Ma asabahum, sebagaimana akan menimpa kaum Nabi Lut. Kawan Nabi Lut lah. Okey, kenapa? Kenapa Allah kata biarkan isteri kamu, jangan kejut dia? Kenapa? Sebab dia tak
Dia buat kemungkaran tak? Tak. Tapi kenapa dia azab sekali? Dia subhat. Nampak tak? Dia setuju dengan kemungkaran. Maka dia akan diazab bersama. Dan yang beriman Nabi Nuh, Nabi Lut dan keluarga dia, walaupun duduk di rumah yang sama, tempat yang sama, Allah selamatkan. Kan? Dengan cara apa? Waktu nak turun azab, kamu keluar. Ini ayat ni pengajarannya apa? Hidup kita tak akan selamatlah walaupun duduk bersama orang soleh. Walaupun duduk dalam masjid, kalau kita tidak mencegah kemungkaran. Okey, kita balik pada ayat kita. Falamma. Apa bentuk azab? Azabun ba'is. Maka tatkala atau mereka melampau, terus degil, mereka melampau an manuhu, dari apa yang mereka dilarang. Makna mereka telah dilarang, jelas telah diberi peringatan. Anhu, darinya. Qulna, kami katakan lahum, kepada mereka, kunu. Kunu. Apa makna kunu? Jadilah kamu semua. Dia kita biasa dengar kun fayakun kan? Kun fayakun. Yang ni Allah kata kunu. Apa beza kunu dengan kun? Kun dengan kunu apa beza? Kalau kun untuk seorang, Allah perintah kepada seorang kun. Tapi kalau ramai, kunu. Kun. Jadi Allah kata kunu, jadilah kamu, jadilah kamu kiradatan, kera-kera, khasiin, yang kenapa Allah sebut kera yang hina? Sebab ada kera yang tak hina. Kera yang ada sekarang hina tak? Tak. Binatang mana ada hina? Sebab tu binatang tak ada masuk neraka. Yang masuk neraka ialah manusia. Manusia yang hina. Jadi Allah sebut kera yang hina ni sebab apa? Sebab dia asalnya manusia yang melanggar perintah Allah, sebab tu hina. Iyalah. Jadi kera betul tu ataupun perangnya macam kera. Pendapat paling kuat macam kera, bukan macam sebiji kera. Sebab Allah kata kunu qiradah, kera. Soalnya, kenapa kera? Kenapa tak anjing? Kenapa tak kambing? Mana lebih baik? Jadi kera ke ataupun anjing? Dua-dua. Tapi kenapa kera? Kena boleh panjat pokok, ambil kelapa. Mana ada kelapa tanah Arab? Kenapa? Ini tafsiran lah, dia kata sebab Bani Israel, kera ni rupa dia macam orang, tapi dia bukan orang. Faham tak? Rupa macam orang, tapi bukan orang. Kaitannya apa? Apa yang Bani Israel buat? Dia tangkap ikan hari apa? Pada zahir dia macam tak langgar perintah Allah, tapi hakikat dia langgar. Dia letak pukat hari Jumaat, dia angkat hari Ahad, tapi ikan hari Ahad tu ikan hari Jumaat. Jadi zahir rupa dia macam tak langgar perintah Allah, tapi hakikatnya melanggar perintah Allah. Jadi Allah jadikan kera, rupa macam orang tapi sebenarnya bukan orang. Faham? Dalam tafsir lah,
Bila Allah kata kunu, jadilah kamu kera. Katalah yang langgar tu, yang tangkap ikan 500. Berapa ramai yang jadi kera? 500. Tak ada seorang pun yang selamat. Kat sini Ustaz, dia ingat dia boleh memperbodohkan Allah. Ya. Ya. Jenayah, 2 jenayah. Asalnya satu je tangkap ikan, tapi akhirnya jadi 2. Satu, melanggar perintah Allah tangkap ikan. Yang kedua, menipu. Sekarang ada tak bentuk tu? Dia langgar perintah Allah dalam bentuk menipu. Contoh? Riba. Menipu. Ustaz, macam riba kan sekarang ni berluasa, tapi kita tak ada. Okey, itu kita tak boleh cegah. Nak cegah, tunggu saya jadi PM. Okey. Saya ada soalan mengenai ayat Al-Qur'an tadi tu, mengenai isteri Nabi Lut. Dia diazab kerana dia bersubahat dengan kaum dia kan. Macam kita sekarang ya, banyak golongan aktiviti. Kadang-kadang diorang dah jadi designer. Jadi kalau katalah upah menggunakan khidmat diorang, jadi designer, diorang makeup artist, adakah kira sebagai persubahat dengan diorang? Tak, dia kewajipan kita bila jumpa orang macam ni kita buat apa? Cegahlah, tegurlah. Bukan tolong lariskan bisnes dia. Sebab itulah dalam cerita Ashabul Kahfi kan, bila kawan dia kaya, tapi dengan kaya dia sombong dan syirik pada Allah kan. Apa dia buat? Dia doa. Doa supaya apa? Kebun dia hancur. Kenapa? Bukan dia dengki, tapi dia nak kawan dia tu sedar. Inilah punca kamu syirik dan sombong pada Allah. Jadi kita jangan lariskan bisnes dia. Okey. Dalam ayat lain Allah kata jadi kera dan babi. Pernah dengar? Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 60. Cuba buka. Al-Ma'idah. Kan? Okey. Allah kata apa? Qul. Katakanlah, wahai Muhammad, hal unabbiukum, nak tak aku cerita pada kamu? Allah perintah kepada Nabi supaya cerita pada siapa? Pada Israel. Wahai orang Yahudi, nak tak aku nak cerita pada kamu bisyarrin, dengan yang lebih jahat daripada itu. Cerita sebelum ayat inilah. Zalika min zalika masubatan indallah, sebagai balasan dari sisi Allah. Iaitu man la'anahullah, iaitu orang yang Allah laknat. Yang kedua, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka. Dan setelah Allah laknat, Allah murka, wa ja'ala minhum, Allah jadikan mereka al-qiradah, kera, wal khanazir, babi. Kita biasa dengar khinzir kan, tapi di sini khanazir sebab jamak, plural. Kalau satu khinzir, kalau banyak khanazir. Jadi ayat tadi Allah kata jadi kera saja. Ayat ni kera dan babi. Jadi ada ahli tafsir mengatakan yang Allah jadikan kera ialah yang muda-muda tu. Golongan muda yang tangkap ikan hari satu Allah jadi kera. Golongan tua ada juga pacik-pacik yang degil tangkap ikan, Allah jadikan babi. Apa pula kaitan babi? Wallahu a'lam. Ada orang kata babi ni jenis tak malu kan. Dia buat apa saja di khalayak ramai pun dia buat. Jadi Bani Israel ni terang-terang dia melanggar perintah Allah di khalayak ramai walaupun telah dicegah. Ya, ya. Ini bentuk azab kat dunia. Azab akhirat lagi pedih lah. Ustaz, kalau betul kat dunia dia Allah dah timpa azab seorang jadi kera, seorang lupa macam tu. Tapi diorang
Okey. Dalam tafsir, yang jadi kera dan babi ni, apa kesudahan mereka kat dunia? Dalam tafsir dia ceritakan, Allah jadikan mereka kera. Pagi besok, kumpulan yang mencegah ni duduk sebelah dengan kumpulan yang melanggar perintah Allah. Jadi biasa pagi-pagi bangun pagi dengarlah suara mereka bercakap bersembah. Bangun pagi hari itu tak dengar, diam je. Kemudian panggil pun tak menyahut. Jadi ada seorang daripada mereka, dia kata cuba panjat dinding itu. Apa berlaku pada mereka ni? Bila panjat-panjat tengok semua kera. Kera dan babi. Kemudian yang melarang ni tengok kera, dia tak kenal siapa sebab muka kera. Tapi yang kera ni kenal, yang mencegah ni. Ini pakcik ni, yang ni pakcik Leman, semua dia kenal. Tapi dia tak boleh cakap. Sebab kera. Kemudian Allah takdirkan, disebut dalam tafsir, kera ni tak makan. Sebab apa? Sebab Allah nak mereka mati dan tidak ada zuriat. Jadi kera yang ada hari ni bukan kera hari tu. Jangan jumpa kera je, ni Bani Israel ni. Bukan. Yelah, kalau mereka makan dan dapat anak, kesian kera, kena maki je kan. Jadi kera yang daripada Bani Israel Allah pupuskan. Tidak ada keturunan dah. Bani Israel yang zaman dulu memang dah tak ada. Tak. Bani Israel zaman dulu, yang kera ni, yang jadi kera je tak ada. Yang lain tu ada lagi. Tapi kenapa tak jadi pengajaran? Sebab dia dah nampak jadi kera, jadi babi. Orang Melayu pun ada yang degil kan. Keluar masuk pusat serenti kan. Betul? Kena tangkap, kena penjara, keluar mencuri lagi. Yang mak rempit, patah tulang, masuk besi. Ustaz, Perangai manusia. Ustaz kata tadi binatang tak ada di syurga. Binatang tak akan masuk syurga dan tak akan masuk neraka. Sebab dia bukan hamba Allah yang ditaklif. Tapi kalau binatang untuk jadi makanan ahli syurga adalah seperti burung. Ayam mana ada tak makan ayam? Ayam ni tak main lah. Kalau ayam makan ahli syurga, rendahlah standard syurga. Ustaz tadi bagi contoh kera tu, perumpamaan dia pasal dia macam Manusia, bukan manusia. Saya sebut tadi kan. Wallahu alam. Cuma ada ulama mengatakan babi ni jenis tak malu. Dia buat apa-apa yang tak senonoh pun depan khalayak ramai. Jadi Bani Israel pun perangai macam tu juga. Dia buat kemukaran terbuka walaupun dilarang, bahkan dia tipu lagi kan. Okey, habis kita dah habiskan ayat kan? Habis. Kita baca buku ni, buku bab salat Bulughul Maram. Ada soalan tak pasal ni? Pasal ayat yang kita tadabbur hari ni? Ustaz, nanti kita punya kunci-kunci tak ada dapat. Nak masuk syurga kena kucing. Nak masuk syurga jangan fikir kucing. Kita muka surat berapa ni? Okey, buku Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Muka surat 147. 146 tadi. Ha? 146. Hadis 221. Okey. Hadis 221 ni pelengkap kepada hadis yang lepas ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca hadis yang sebelum dia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum ila as-salati fa asbighul wudu'a thumma istaqbilul qiblah fakabbir
Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'a. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Kemudian sambungan hadis 221. Wali Ibn Majah bil lafzi hatta tatma'inna qa'ima. Wali Ahmad bil lafzin fa aqim salbaka hatta tarji'a al-izam. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu ingin melaksanakan solat, maka sempurnakanlah wuduk. Nabi kata sempurnakan wuduk. Sebab apa? Sebab ada orang solat dia tak sah sebab wuduk tak sah. Maka Nabi kata dalam satu hadis, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang berwuduk tapi di kaki itu ada sebesar ibu jari yang tidak rata, tidak mengenai air. Celakalah. Solat dah bagus dah, tapi tak diterima, tak sah sebab masalah wuduk. Sebab tu semalam kita belajar pasal antara punca manusia diazab dalam kubur ialah tidak bersihkan kencing. Dia kencing berdiri, merecik kena pakaian, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia salat, batal. Salat dia tak sah dan akan diazab dalam kubur. Sebab tu Nabi bagi syarat, sebelum salat sempurnakan wuduk. Kemudian lepas tu menghadap ke arah kiblat. Lalu bertakbirlah. Di sini Nabi tak sebut ambil wuduk, menghadap kiblat, kemudian sebut usalli fardhu zuhri arba'a rakaat. Tak ada. Nabi kata angkat takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu. Yang mudah tu mana yang kamu hafal. Tak, dia ada satu hadis yang secara umum nak mula apa-apa baca bismillah. Tapi auzubillah tak payah. Auzubillah ni bila kita baca? Bila nak baca Quran je. Wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi baca auzubillah bila nak. Ya. Sebab permulaan. Permulaan nak buat apa-apa. Kalau setengah orang dia kata dia baca 3 kul kan sebelum angkat takbir. Itu bukan sunnah Nabi. 3 kul disunatkan baca lepas solat, bukan sebelum solat. Dia apa? Apa tujuan dia baca auzubillah kemudian 3 kul? Nak halau syaitan. Dia solat asar pukul 7 tapi baca 3 kul sebelum solat. Memang syaitan lah tu Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu. Seterusnya, rukuklah sehingga kamu tamakninah dalam rukuk. Mana tamakninah? Jangan terus bangun. Sekadar apa ni? Sekadar kita sebut subhanallah. Boleh bangunlah kalau nak cepat. Kalau tak, sebut subhana rabbil azim 3 kali. Okey, kalau tengok solat Nabi, kalau Nabi solat sunat lah, rukuk Nabi, sujud Nabi hampir sama dengan waktu Nabi berdiri. Kalau Nabi berdiri baca panjang, rukuk pun lebih kurang sama, sujud pun lebih kurang sama. Kita rukuk pun pendek, sujud pun pendek sebab masa berdiri pun pendek. Kemudian bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sehingga engkau tamakninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tamakninah. Nabi sebut berulang kali tamakninah. Sebab tu tamakninah adalah rukun dalam solat. Kemudian sehingga kamu tamakninah dalam duduk, lalu sujud sehinggalah tamakninah dalam sujud. Kemudian lakukan semua itu dalam semua solat kamu untuk rakaat yang seterusnya. Dalam lafaz Ibnu Majah, Nabi berkata sehingga tamakninah dalam berdiri. Sementara dalam riwayat Ahmad disebut maka tegakkanlah tulang belakangmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisinya yang asal.
Okey, hadis 222. Walin Nasa'i wa Abi Daud min hadis Rifa'ah bin Rafi' bilafzin innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala thumma yukabbir Allah Ta'ala wa yahmaduhu wa yusniya alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Maksudnya dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud, hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' dengan lafaz, sesungguhnya solat seseorang daripada kalian tidak akan sempurna sehinggalah dia menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sempurnakan wuduk. Termasuklah sempurna wuduk ni yang paling penting apa dah? Yang paling penting wuduk kita sama dengan wuduk Nabi. Selagi wuduk kita tak sama dengan Nabi, tak mungkin wuduk kita akan sempurna. Termasuklah dari segi penggunaan air, bilangan kita basuh, kan? Jangan lebih pada 3 kali. Nabi kata siapa yang basuh berwuduk lebih pada 3 kali, dia adalah orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang melampau. Bila basuh muka 4 kali, basuh kaki pun 5-6 kali. Tapi basuh kepala, sunnah Nabi adalah sekali sahaja. Kalian tidak akan sempurna sehinggalah dia menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melafazkan takbiratul ihram serta memuji dan memujanya. Dalam riwayat ini juga disebutkan, jika ada ayat Al-Quran yang engkau hafaz, maka bacalah. Jika tidak, maka bertahmidlah Alhamdulillah dan bertakbir Allahu Akbar dan bertahlil. Ini bagi siapa ni? Siapa yang contohlah mu'allaf baru masuk Islam, belum hafal Fatihah, kita nak bagi tahu dia tak payah solat sehingga kamu hafal Fatihah, ataupun solat aja. Solat aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan mereka setakat yang orang itu mampu. Jadi baca apa? Baca Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, rukuk. Satu lagi hadis, wali Abi Daud bilafzin summa qra bi ummil kitab wa bima syaa Allah, wali Ibn Hibban summa bima syi'ta. Maksudnya dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz, kemudian bacalah ummul kitab, bacalah Al-Fatihah kalau hafal, dan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam riwayat lain, kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki daripada Al-Quran, iaitu apa yang engkau hafal. Kita baca sikit fikul hadis. Fikul hadis. Hadis ini dikenali dengan hadis orang yang buruk solatnya, iaitu seorang sahabat yang bernama Khalid bin Rafi' memasuki masjid dan menunaikan solat yang tidak sempurna. Sedangkan Nabi SAW memerhati. Inilah Nabi. Dia pemimpin, dia ketua negara, dia Perdana Menteri, tapi sempat dia perhati solat rakyat dia dalam masjid. Ada pemimpin sekarang duk perhati solat rakyat dia? Ada. Rakyat duk perhati, mana pemimpin tak ada dalam masjid ni? Subhanallah. Sedangkan Nabi memerhati sahabat ni solat sampai selesai solat. Nabi tengok. Beliau lepas selesai solat, sahabat tu datang dekat dengan Nabi SAW dan memberikan salam. Dia masuk masjid, dia solat, habis solat dia jumpa Nabi, dia bagi salam. Di situ ada hukum. Apa hukum dia? Bila kita masuk masjid, kita nak bagi salam dulu ke solat dulu? Salat dulu. Lepas tu baru bagi salam pada orang yang ada. Betul? Ada dalil? Dalil ni lah ni. Lelaki ni bila dia masuk masjid, dia solat. Habis solat, baru dia jumpa Nabi, dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalil hadis ni lah. Jadi daripada hadis ni ulama mengatakan kenapa kena solat dulu? Sebab kita masuk masjid, kita kena tunaikan hak Tuhan dulu. Hak Tuhan ialah solat.
Bagi salam pada manusia, hak manusia. Antara hak Tuhan dengan hak manusia, kena dahulukan hak Allah. Solat dulu. Okey, lepas tu sebaik saja Nabi SAW menjawab salamnya, baginda bersabda yang bermaksud, kembalilah kamu dan solat semula kerana sesungguhnya kamu belum solat lagi. Dia habis solat, bagi salam pada Nabi, Nabi cakap apa? Bangun, pergi solat semula. Sebab apa? Kamu belum solat. Padahal dia solat dah. Nabi tak kata solat kamu tak betul. Tak, Nabi kata kamu belum solat. Makna apa tu? Solat kamu tak dikira langsung. Okey, lalu sahabat tersebut mengulangi solatnya sehinggalah kali ketiga Nabi tegur. 3 kali dia solat, 3 kali Nabi kata kamu sebenarnya belum solat. Sebagaimana yang dilakukan kali pertama dan kedua, Rasulullah SAW mengulangi kata-kata yang sama selain memintanya mengulangi solatnya, sehingga sahabat tersebut bersumpah bahawa beliau tidak mampu melakukan solat yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan. Dia solat 3 kali, Nabi kata semua tak betul kan? Nabi suruh solat kali keempat, dia jawab apa? Wallah, demi Allah ya Rasulullah, aku tak boleh buat dah. 3 kali aku buat, semua salah. Kalau aku buat keempat, mesti salah juga. Faham tak? Okey. Setelah sahabat tersebut mengakui kejahilannya dan bersedia menerima tunjuk ajar serta bimbingan Rasulullah SAW, maka baginda mula mengajarnya tentang cara dan sifat solat yang betul sebagaimana dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan satu persatu perkara yang perlu dilakukan secara tertib. Macam tadilah Nabi kata ambil uduk sempurna, kemudian menghadap kiblat, angkat takbir, baca Fatihah, baca surah, kemudian rukuk dengan tamak ninah, berdiri, i'tidal sampai bagi salam. Hadis ini menjelaskan satu persatu perkara yang perlu dilakukan secara tertib oleh seseorang yang ingin mendirikan solat. Bermula dengan mengambil wuduk secara sempurna, menghadap kiblat, mengucap lafaz takbiratul ihram, membaca Fatihah serta menunaikan rukun solat yang lain serta disertai dengan tamak ninah. Berdasarkan hadis ini, majoriti ulama berpendapat bahawa setiap perbuatan dan perkataan yang dinyatakan dalam hadis ini adalah wajib ataupun ia adalah rukun solat. Antaranya adalah menghadap arah kiblat, itu rukun. Takbiratul ihram, rukun untuk rakaat pertama, dan membaca Fatihah, rukun pada setiap rakaat. Jumhur ulama berdalilkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, kemudian lakukan semua itu pada semua solatmu, iaitu semua rakaat solat. Okey. Ini panjang, saya nak simpulkan. Kenapa sahabat solat dalam masjid Nabi, depan Nabi, tapi boleh jadi salah? Saya ulang, sahabat solat di zaman Nabi, dalam masjid Nabi, depan Nabi 3 kali, tapi salah. Kenapa? Sebab dia tak belajar. Sebab dia tak belajar, dia hentam je. Pengajarannya apa? Kalau sahabat solat di zaman Nabi, depan Nabi, dalam masjid Nabi pun boleh jadi salah. Kalau kita belajar bukan zaman Nabi, 1400 tahun yang lepas, ikut orang ramai, lagi kemungkinan besar salah. Betul? Satu. Yang kedua, kenapa Nabi biarkan dia salat sampai 3 kali? Baru Nabi ajar. Boleh tak Nabi kata, okey, kamu salat kali pertama salah, datang sini aku nak ajar? Boleh kan? Kenapa Nabi suruh dia salat tanpa Nabi ajar kali kedua dan kali ketiga? Ya? Apa dia? Pengajaran. Iyalah. Kenapa Nabi tunggu sampai 3 kali dia buat benda yang salah? Nabi tahu tak? Kali pertama salah, kali kedua dia bukan belajar daripada Nabi. Nabi kata salat kali kedua, dalam keadaan tak belajar, mesti salah juga, betul? Kenapa Nabi biarkan sampai 3 kali salah? Dari segi pendidikan, psikologi, cara terbaik kita mengajar ialah dalam keadaan orang tu betul-betul rasa dia tak mampu dah buat. Memang dia wajib belajar. Kalau tak belajar, mesti salah. Masa tu dia, mindset dia betul-betul bersedia untuk diajar. Masa tu kalau Nabi ajar, dia terima 100%.
Sebab banyak kadang-kadang kita ajar dalam keadaan orang tak bersedia menerima. Betul? Sebab tu dia degil. Depan kita okey, belakang kita dia tak buat apa yang kita ajar. Itu dari segi pendidikan. Dan yang ketiga, Nabi nak beritahu, kamu solatlah cantik macam mana, selagi tak ikut cara solat aku, solat kamu tak betul. Nabi tak kata tak betul, Nabi kata kamu tak solat, macam tak solat. Faham tak? Sebab tu ada seorang sahabat nama dia Huzaifah. Ada orang solat masuk masjid, Huzaifah tengok, Huzaifah tahu cara solat Nabi, maka Huzaifah bagi tahu, kamu solat macam ni dah berapa lama ni? 60 tahun. Maka kata Huzaifah, kalau kamu mati dalam keadaan solat macam ni, kamu mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia solat dalam masjid. Sebab apa? Solatnya tak sama dengan solat Nabi. Sebab itulah solat Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku, bukan orang lain, aku solat. Tak kira siapa saja kamu kena solat sama sebiji dengan cara solat Nabi SAW. Dah tak mungkin kita dapat solat melainkan dengan cara kita belajar, insyaAllah. Okey, cukup InsyaAllah kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab. Tak tahulah berapa ramai dah syahid, dah 3 minggu cuti . Ustaz, saya ada soalan bertanya. Mengenai cabutan bertuah ni, Ustaz. Macam contohkan macam bank simpanan nasional buat cabutan bertuah menang duit itu kan. Dari segi hukum ni ataupun apa cabutan bertuah? Dalam bab cabutan bertuah saya tak boleh jawab sebab saya tak tahu macam mana bentuk dia, kena bayar ke, saya tak tahu. Nanti saya tengok dulu . Dan sebaik-baiknya tak payah cabut lah, sebab tak bertuah mana pun . Kadang-kadang di shopping mall kan, kita letak resit, mungkin dicabut. Dia nak galakkan kita beli. Ada pendapat mengatakan kalau tak disyaratkan kena bayar apa-apa, maka dibolehkan. Tapi kalau syarat kena bayar sekian-sekian, baru boleh sertai perpaduan dan baru boleh cabut, itu tak boleh. Macam kalau bank simpanan Wallahualam. kan, kalau kita simpan a certain amount, then boleh layak untuk tabung haji pun untuk letak cabutan bertuah. Kalau macam itu boleh tak? Wallahualam. Nanti saya cek jawapannya. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنانه وتنى العظيم